Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, sekejap kita pun dah record. Okay, kita ulang kaji sikitlah pasal format penyata kewangan mana tadi format dia kat sebelah sini. Okey, ini sebenarnya dah belajar masa tingkatan 4. Okey. Saya rasa tapi kita ulang kaji je lah. Sebabnya sepatutnya awak dah hafal dah ni. Tapi sebelum tu saya nak tanya untuk kelas 5 Cimera. Ni 5 Cimera berapa orang yang dah hafal format ni? Saya. Tangan? Nak tanya 5 Cimera dulu. Okey, bagus Kisha. Yang lain-lain? Alia, Natasha. Siapa lagi seorang ni? Q. Dengan Putri Nur Maisara dah hafal ya, bagus tahniah. Okey, boleh letak tangan. Turun tangan. Okey, yang lain-lain. Okey, lepas tu saya nak tanya juga. Sekejap saya nak tanya 5 Wira pula. Ni tak 5 Wira tadi. Okey, sini. Okey, berapa orang yang dah hafal ni? Berapa orang ni? Penyata kewangan format dia. Tak apa, jujur je sebab saya nak tengok, sebab kita kalau boleh kita nak push awak bagi awak hafal ni. Sebab nanti bila kita buat perkongsian, ini juga yang awak belajar. Tak ada seorang kan angkat tangan. 5 Wira. Rilia pun tak apa lagi. Okey, tak apalah, nanti kalau sempat hari ni cikgu akan buat satu live worksheet. Kalau sempat lah. Akan kita tengok macam mana ni Okey, ada siapa-siapa tak 5 Wira ni yang belum faham lagi tentang format penyata kewangan ni? Jadi boleh angkat tangan. Jadi kalau awak memang tak faham lagi, saya terangkan. Saya bukan nak salahkan sesiapa, tapi kita nak cari jalan penyelesaian untuk menolong awak. Okey, ada tak yang belum faham tentang format ni? Nak saya terangkan semula. Angkat tangan. 5 Wira. Okey, Alia Maisara. Okey, bagus. Terima kasih. Nurin Naziha. Alright, thank you. Saya cuba terangkan semula Okey, Erilia. Alright. Saya tanya dekat 5 Cimera pula. Okey. Yang kat sini ada siapa-siapa yang memang dia tak faham lagi and then dia nak saya terangkan. Nur Mazarina Nasuha. Okey, bagus. Yang lain? Okey, tak apa. Yang lain tak apa yang dah faham tak apa. Awak anggapkan ni macam satu sebagai macam sesi ulang kaji lah supaya awak lebih ingat. Okey, dan yang tak apalah, mungkin ada juga yang malu nak mengaku ke, it's okay. Sebab kita sekarang ni kita dalam ni nak membantu awak ni Sebab saya faham kan macam baru-baru ni kita mesyuarat. Okay, saya mesyuarat tentang postmortem SPM dan kita
satulah saya kena ditegur jugalah sebab sebelum ni saya membenarkan pelajar-pelajar drop subjek. Okay, tapi dan tahun ni kita tak dibenarkan. Saya minta maaf. Okay. And then antara satu soalan yang ditanya, dia kata pelajar-pelajar ni, dia kata masa form 4, dia tak sedar ke dia memang ambil subjek ni, tiba-tiba form 5 dia dah tak boleh nak buat, dia nak drop. Jadi saya pun satu soalan yang saya susah nak jawab lah. Okay. Tapi anggapkan bahawa ini pun macam subjek awak yang lain macam Maths, PM semua. Walaupun awak rasa awak tak boleh nak buat sebelum ni, mungkin awak tak faham dengan penerangan saya ke, ataupun dengan penerangan Cikgu Amalina ke, ataupun sebelum ni 5 Wira dengan Cikgu Baiti ke. Tak apalah, ni kita cuba je sama-sama kita ni. Yalah, sebab semua cikgu pun ada kelemahan masing-masing dan semua cikgu pun bukan orang kata kita bukannya Tuhan yang boleh tik bagi awak promote kefahaman. Cikgu hanya boleh sampaikan ilmu, tapi yang memberikan awak kefahaman ke apa tu semua tu Allah lah, Tuhan kita. Jadi awak pun, saya pun minta mudah-mudahan Allah permudahkan saya menyampaikan pada awak, dan awak pun sendiri pun doalah banyak-banyak semoga awak boleh dipermudahkan dan kita cari jalan sama-sama. Kalau kita doa je kita tak cari jalan pun tak boleh juga. Dalam Islam, saya rasa agama apa pun awak, bukan setakat berdoa, tapi awak kena juga ada usaha. Tak ada tiba-tiba benda, kalau makanan pun tiba-tiba datang sampai kat rumah, kan kita kena ada usaha juga cari. Okay. Alright. Okay, ni saya terangkan saya dah bagi format ni dalam yang saya share dia punya apa nama dia tu, link tu kan. Saya rasa dalam kelas awak tu, kalau tak ni kan saya sharekan semula. Okay, saya kecilkan ni dulu Saya bagi tahu skop je lah, bagi nampak. Sebelum kita pergi pada butir dia satu-satu. Okay, untuk akaun perdagangan dan untung rugi, dari dua. Bila kita akhir tahun, ni lah dua benda yang kita kena buat setiap, orang kata, setiap perniagaan ni. Satu akaun perdagangan untung rugi dan satu lagi penyata kedudukan kewangan. Okay, apa fungsinya sebenar kita buat akaun perdagangan dan untung rugi ni? Siapa tahu? Untuk mengenal pasti untung atau rugi kita. Tahu boleh bagi tahu saya? Sekejap, ni apa benda? Alamak. Pergi ke mana dia ni? Sekejap Dah, ibu tangki suku dia pula. Okay, kalau awak tengok akaun perdagangan dan untung rugi ni dan penyata kedudukan kewangan, saya terangkan pasal akaun perdagangan untung rugi dulu. Akaun perdagangan dan untung rugi sebenarnya macam yang saya pernah cakap dengan awak, ianya sebenarnya satu alat lah, saya panggil alat lah untuk kita mengira untung atau rugi bagi tahun berkenaan. Dan kita meniaga, tak cari untung, tak cari rugi kita berapa. Jadi kita akan niaga dalam keadaan syok sendiri. Kita rasa kita macam ada duit apa semua tapi tak tahu untung ke rugi. Kan? Jadi macam jadi bila kita tak kira untung rugi kita pada setiap tahun, jadi kita tak tahu sebenarnya pencapaian bisnes kita adakah semakin baik ataupun semakin turun. Tapi kalau kita buat, kita dapat detect lah sama ada perniagaan kita untungnya makin naik atau makin turun. Kalau makin naik, apa kita nak buat? Kalau makin turun, apa kita nak buat? Kan? Kalau makin turun, maknanya kita kena fikirkanlah cara untuk naikkan semula
Contohnya kita cari punca kenapa berlakunya semakin turun kerugian kita. Okay, contohnya macam PKP ni, kebanyakan perniagaan terjejas. Okay, kebanyakannya dia rugi sebab apa? Dia tak boleh nak tak boleh buka perniagaan. Ataupun kalau misalnya tak boleh buka perniagaan. Jadi bila tak boleh buka perniagaan, dia tidak boleh tak boleh nak buat jualan. Okay, jadi dia tengok PKP ni bersambung pada tahun 2021 dan kita tak tahu lagi tahun depan macam mana. Kita berharap yang baik tapi kita tak boleh nampak sekarang kenapa. Jadi apa yang dia boleh buat untuk mencegah daripada terus turun ni? Jadi dia mungkin boleh buat masukkan dekat dia punya perniagaan dalam Lazada ke dalam Shopee kan, jadi orang tak pergi kedai tapi orang boleh order secara online. Itu maknanya sebab pentingnya kita nak tahu untung rugi, sebab kita nak pastikan apakah tindakan kita selanjutnya untuk overcome dia punya masalah tu. Okey, seterusnya kita tengok lagi. PKK pula. PKK ni kalau awak tengok dia punya bukti-buktiran dia banyak memberitahu ataupun dia sebenarnya dia melaporkan tentang berapa aset bukan semasa pada tarikh kita tutup akaun. Aset bukan semasa kita berapa, aset semasa kita berapa, liability semasa kita berapa, equity pemilik kita berapa dan liability bukan semasa kita berapa. Kenapa kita nak kena tahu juga kita punya aset apa semua, berapa equity kita, di mana kalau kita equity tu berapa dah sumbangan kita pada perniagaan kita, semua tu dia nak tahulah sebab dia nak tahu keberkesanan tadi apa nama dia, dengan modal yang dibagi dengan untung itu adakah berbaloi ataupun tidak. Lagi-lagi kalau macam syarikat yang besar-besar, dia nak kena report tu kepada pemegang-pemegang saham dia, berapa aset yang dah ada, berapa equity dia orang bagi, and then berapa untung yang dia orang dapat. Jadi dia boleh tengok berapa pulangan ke atas modal dia. Kan dalam bab 1 hari tu kita dah belajar pasal nisbah keuntungan. Kan di mana untung bahagi dengan modal awal. Jadi dia nak tengok setiap RM1 modal kita dapat untung berapa. Itu semua penting. Lepas tu liability pun dia kena tahu juga berapa. Sebabnya dia nak tahu pada masa akan datang berapa yang dia nak kena bayar kan. And then aset pun nak kena tahu. Kan berapa aset yang dia ada. Adakah dah hilang ke apa ke kan. Terlupa nak rekod ke dan sebagainya. Okay, jadi benda-benda ni dia kena tahu untuk every year pada year end tu. Year end tu maknanya tahun berakhir tu dia kena tahu. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya, nak ni tak, adakah kurang jelas tentang fungsi, saya cakap baru fungsi saya tak terangkan lagi pasal dia punya format. Fungsi akaun perdagangan untung rugi dan PKK ni, ada siapa-siapa nak tanya? Adakah ianya jelas ataupun ada lagi yang masih awak lagi ragu-ragu tentang benda ni? Okey ke? Jelas. Ya Mazarina, saya tak dengar Nur Mazarina. Okey, cikgu. Adakah tadi dah jelas ataupun masih lagi ada benda jelas Okey, kita tengok juga pula dekat Lima Wira. Jelas tak? Nurin angkat tangan. Ya Nurin, ada apa-apa Nurin nak tanya? Oh tak ada cikgu, tak ada. Jelas tak? Jelas. Tujuan kita menyediakan ni. Okey, jadi sekarang ni bila kita dah tahu dia punya sebab apa ataupun dia punya fungsi benda-benda tu, kita tengok pula lebih detail apa dia punya item dalam tu Okay, ni saya besarkan pula. Okey. Jadi kalau awak tengok dalam akaun perdagangan dan untung rugi, kita terbahagi kepada dua, iaitu akaun perdagangan ni daripada jualan ni sampai untung kasar. Manakala start daripada untung kasar sampai untung bersih ni, inilah yang kita panggil untung rugi.
Ingat sebelah atas ni akaun perdagangan. Hello? Apa? Ada tu. Apa? Arfan! Panggil Lani, saya nak cakap. Kenapa? Sekejap. Kita tengah kelas ni. Kita tengah ada kelas. Lagi kelas tambahan. Lah, takkan nak pergi sekolah. Ya. Cepat ni, saya nak cakap. Hello. Pergilah sana yang jauh sikit. Okey, mana tadi? Okey. Ni maknanya yang sebelah atas daripada jualan ke untung kasar itu adalah akaun perdagangan, manakala yang sebelah bawah adalah untung rugi. Okey, kita tengok apa fungsi akaun perdagangan ni. Okey, akaun perdagangan ni ialah dia lebih kepada aktiviti utama kita. Aktiviti utama kita iaitu jualan lah. Kalau kita buka perniagaan sekejap saya tak sukalah sesuatu ni. Mak, I banyak rupanya. Okey. Okey, ni tadi apa? Ni. Okey, kalau awak tengok dalam akaun perdagangan dan untung rugi, ni adalah aktiviti utama dia. Setiap perniagaan biasanya aktiviti utama dia memang jualan lah. Kan? Tak ada. Saya rasa ada ke orang berniaga tak menjual? Semua jual kan? Ada ke orang berniaga tak jual? Ada lah kot. Bukan ni. Kalau dia servis, contohnya macam orang gunting rambut, kan? Itu servis, dia tak buat jualan. Tapi itu pun dia ada hasil perkhidmatan. Yang tu dia punya tu lain sikit Okay. Tapi kita fokuskan dengan jual barang. Kat sini, telefon. Okay. Ni daripada aktiviti utama dia. Okay. Jadi sebab tu atas sekali jualan. Okay. Lepas tu kita nak cari untung. Kan saya rasa awak daripada sekolah rendah dulu mungkin cikgu matematik ada tekankan kepada awak. Nak cari untung, dia mesti hasil tolak belanja. Jadi sebabkan dalam akaun perdagangan, hasil utama dia adalah jualan. Kita tak masukkan yang macam sewa diterima. Itu sebab tu adalah sampingan. Dia tak boleh masuk akaun perdagangan. Okay, sebab tu awak tengok kat atas sekali tu adalah jualan. Okay, jadi dia punya kos dia ataupun perbelanjaan dia sebab tadi hasil tolak belanja kan. Daripada untuk aktiviti utama, inilah yang kita punya belian. And then yang ni pula Audi ni adalah kita punya perbelanjaan yang berkaitan dengan belian. Contohnya angkutan masuk. Angkutan masuk ialah perbelanjaan pengangkutan semasa kita bawa masuk barang, iaitu waktu kita beli. Saya rasa belian dengan pulangan belian ni awak dah faham kot, saya tak sentuh Lepas tu upah. Upah ni pun yang melibatkan upah mungkin masa kita nak angkat barang tu kita upah orang masuk dalam kedai. Susun ke apa ke kan. Okey, jadi upah pun dia apa nama dia? Pun kita masuk dalam Audi. Masuk dalam kiranya dalam kos dalam belian. Okey, duty atas belian ataupun kadang-kadang dibagi juga nama awak cukai atas belian. Benda yang sama. Duty dengan cukai adalah benda yang sama Jadi cukai atas belian, katakanlah kita import barang kita tu. Bila import kita kena bayar duty ataupun cukai dia. Okey, jadi segala cukai yang melibatkan barang-barang ni apa semua yang kita beli ni tadi pun kita masukkan kat sini. Sama juga dengan insurans atas belian. Contohnya kita beli barang yang mungkin cepat rosak ataupun contohnya macam katakanlah kita import apa ataupun barang ni memang sangat
sangat fragile ataupun sangat berharga. Kalau kena curi susah kan. Contohnya katakanlah kita nak import berlian. Berlian tahu kan, berlian permata tu. Kan? Kalau hilang satu pun pengsan nak bayar walaupun kecil macam tu. Mungkin dia potensi dia untuk hilang tu tinggi. Jadi kita ambil insurans. Jadi kalau kehilangan barang ke apa benda ke, jadi kita boleh claim insurans semasa kita beli barang. Jadi insurans atas berlian pun masuk di sini. Okay. Tapi ni kalau tak ada pun tak apa. Dia punya yang paling utama ialah inilah. Pasal awak dah tambahkan ni dapat kos berlian. Sekejap, saya rasa saya perlukan Jamboard. Sekejap lagi saya terangkan. Lepas tu kos barang untuk dijual. Apa dia kos barang untuk dijual? Iaitu inventory awal. Kita tambahkan kos berlian ni tadi. Kan? Maksud kos barang untuk dijual ialah barang yang ada tu berapa kos dia. Barang yang ada sepanjang tahun. Saya pakai Jamboard lah ya. Okay, betul. Okay, let's say barang yang ada, katakanlah kita tak buat jualan. Okay, ni space kedai kita ni semua ni barang yang ada lah. Okay. Contohnya ni inventory awal. Okay. Lepas tu yang lain-lain ni kita buat belian. Belian ni yang lain-lain. Saya ambil ni lah ya. Ni belian dia. Macam tu lah, lebih kurang belian dia. Lepas tu katakanlah tadi format dia tadi mana? Kos barang untuk dijual. Jadi inilah maknanya kos barang untuk dijual. Inventory awal tadi yang kita ada baki tahun lepas. Saya warnakan warna hijau. Tambah dengan apa kita beli. Jadi kita dapatlah kos barang untuk dijual. Sekejap Ni kos barang untuk dijual. Okey. Lepas tu katakanlah pada hujung tahun kewangan kita dah jual semua. Okey, yang baki dia tinggal ni je. Saya ambil pen ni dulu. Tinggal kat sini je. Ini kita panggil dia inventory akhir. Okay, saya warnakan campur dengan warna lain lah. Tinggal ni je. Ni je yang tinggal. Okey, jadi sekarang yang telah kita jual adalah yang ni kan. Yang ni dah habis jual ni. Dah jual. Okey. Okey, yang dah jual. Dah jual, jadi itu yang kita panggil kos jualan. Kita sebabkan kita tadi kita nak kira berapa untung kita, jadi kita kenal pasti tu berapa kos dia untuk jualan yang kita dah buat. Ni okey, itu satu yang saya nak terangkan. Okey. Yang kedua, saya nak terangkan dalam bentuk macam ni. Okey, sebenarnya yang paling asas
Yang paling asas yang awak kena ingat ialah inventory awal. Mari kat situ tambah belian. Kan betul lah tadi kita inventory awal tambah belian. Kita anggapkan tak ada Audi lah. Ni yang paling basic. Dia kita tambahkan dulu ni, kita dapat kos barang untuk dijual. Azhar Alif, Anis. 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 Tu tengok tu kat luar. Suruh Alif ambil. Alif ambil barang kat luar. Oh kenapa? Pergi minum air. Kejap Alif tu. Alif ambil barang kat luar. Manalah dia bangun macam tu. Okay, kos barang untuk dijual ni saya letak X2 menunjukkan dia ada aktiviti tambahlah kat situ atau tolak. Lepas tu tolak apa nama dia? Inventory akhir. Okay, lepas tu dia akan dapat kos jualan. Ni yang paling asas yang awak kena tahu. Telefon tidak dikenal. Hello? Ya? Okey, tak nak saya sebab ni. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ni yang paling asas kita nak kira kos jualan. Dia tanpa ada pulangan, tanpa ada Audi. Ada apa nak tanya? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Sebenarnya kalau dalam SPM lah in case lah katakan awak tak tahu nak cari pulangan belian, awak tak tahu cari Audi, kan? Tak tahu macam nak kira ke apa benda ke, asalkan ada 4 benda ni yang dikatakan 4 iaitu 4 ke? Yalah 4. Ni 1, ni 2, ni yang ketiga, ni yang keempat. Awak dah boleh dapat markah 1 off. Okey, tapi nak dapatkan markah yang betul-betul, lepas tu barulah kita masukkan kat mana. Okey, saya terangkan lagi. Okey, setakat yang ni ada apa-apa nak tanya tak ada kan? Saya pula cakap tak ada. Korang ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Okey, jadi dia punya penambahan tu cuma kat sini je. Kan tolak pulangan belian. Dan lepas tu tambahkan dengan Audi. Tu je. Okey. Rasa-rasa dah boleh Audi tu. Oh okey, bagus, soalan yang bagus. Audi tu, sekejap saya tunjukkan dekat dia punya ni. Ni, angkutan masuk, upah, duty atas belian dan juga insurans atas belian. Yang 4 ni lah tadi yang saya kata belanja belian tadi tu. Okey, boleh? Mana tadi? Siapa yang tanya tadi? Boleh tak? 5 Wira? Setakat ni jelas? Ada apa-apa nak tanya? Nurin angkat tangan tu. Nurin daripada tadi angkat tangan. Kenapa Nurin? Ke dia tak sengaja angkat tangan? Sengaja dah dicatat. Ni awak angkat tangan, turunkan tangan tu. Nanti kadang saya ingat awak ada soalan. Awak tak turun tangan tu. Tekan ni balik ni Nurin. Okay, thank you. Okay, boleh ya? Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Cara kita nak kira kos jualan tu? Tak ada cikgu. Boleh
Okey, saya tunjukkan seterusnya. Pada page seterusnya. Okey, yang sini ni kita dah settle. Okey, untuk dapatkan untung kasar, apa yang kita kena buat pula? Jualan bersih, tolakkan dengan kos jualan. Jadi kita dapat untung kasar. Jadi dia punya basic dia untuk yang ni pula. Kan? Untuk dapat untung kasar, dia jualan. Tolak dengan, Allah salah page lagi. Okay. Jualan, kan? Basic dia, saya tak masukkan pulangan jualan. Tolak dengan kos jualan. Jadi dia akan dapat untung atau rugi kasar. Basic dia tu sebenarnya tu je lah, jualan bersih ni tadi. Okey, jadi tambahan dia sebab tadi saya dah terangkan pasal kos jualan, saya tak terangkan lagi. Saya fokuskan kat sini. Jualan tadi nak dapat jualan bersih, saya letak pen warna lain. Jualan, tolak pulangan jualan. Tu je penambahan dia. Okey, jadi bila ada jualan bersih, yang penting ada 3 ni tadi, iaitu jualan bersih atau jualan, 2 kos jualan, 3 untung rugi kasar. Ada 3 ni, awak dah dapat lagi, maka one off. Kalau mungkin awak tak jelas apa itu one off ni sebenarnya markah dibagi pada awak walaupun jawapan awak tak sama dengan skema. Katakanlah skema jawapan kat sini 6,000. Awak cuma dapat 5,500. Tapi awak still boleh dapat markah dengan cara cara awak kira ni tadi betul lah. Dengan yang ni tadi. Dengan saya kata tadi mungkin awak tertinggal, awak tak pandai nak kira belian bersih dengan Audi. Yang ni pun mungkin tadi awak tak perasan ada pulangan jualan ataupun pulangan jualan awak dah tersilap. Boleh dapat markah one off lagi walaupun tak sama dengan skema. Dengan syarat tadi benda-benda ni tadi mesti betul. Yang saya tuliskan nombor ni tadilah yang penting. Yang ni 1, 2, 3, 4. Okey, ada apa-apa nak tanya? Setakat ni. Jelas tak cara nak kita kira untung kasar? Jelas, Cikgu. Boleh ya? Nanti kalau sempat hari ni, saya ingat saya nak buat live worksheet dengan awak. Jadi bolehlah kita awak nanti sekarang try ni lah, sebab kadang-kadang saya tengok anak saya guna live worksheet tu macam menarik je. Awak buatlah sampai awak boleh dapat jawab dengan betul. Okay? Alright. Nanti insyaAllah lah saya cuba buat hari ni, tak hari ni pun besok. Okay, kemudian ini dah selesai pasal apa nama dia tadi? Untung dengan rugi kasar. Maknanya kita dah selesaikan akaun perdagangan. Saya masuk pula pada untung ataupun rugi bersih. Okey, ni basic dia lagi senang. Kan saya rasa kebanyakan awak pun dah ni dah. Okey. Yang ni dia punya format dia yang awak kena tahu ialah untung kasar saya tulis dulu lah akaun pedagang, akaun untung rugi supaya ni akaun untung rugi. Okey, dia bermula dengan untung kasar tadi atau rugi kasar tambah hasil tolak belanja. Jadi dapat untung bersih. Empat komponen ni yang kena ada iaitu 1, 2,
3, 4. 4 komponen ni kena ada. Bila ada, lepas tu syarat dia lagi, awak tak boleh terbalik ni. Awak tak boleh suka-suka untung kasar, tolak belanja, tambah hasil baru dapat untung bersih. Tak boleh. Kalau awak buat macam tu pun awak akan hilang markah kat sini. Dia mesti untung kasar atau rugi kasar, tambah hasil dulu, tolak belanja, dapat untung bersih. Okay, dia pendek kata kalau macam awak nak guna duit kan. Awak mesti ada duit dulu. Mesti ada simpanan dulu. Lepas tu baru awak boleh belanjakan. Kalau tak ada duit simpanan, macam mana awak nak terus belanja? Tu dia punya rasional dia, kenapa dia kena tambah hasil dulu, tolak belanja. Boleh? Okey, itu syarat yang pertama untuk dapat markah untung bersih ataupun rugi bersih. Syarat yang kedua, dia tidak boleh ada butir asing. Apa yang butir asing? Saya rasa kalau awak dah ikuti saya punya kelas, saya selalu sebut pasal butir asing. Betul? Betul tak? Butir asing tu seperti dia sebenarnya item bukan item sini, tapi awak pergi letak kat situ. Contohnya awak terletak SNT. SNT ni sebenarnya kat mana? Susut nilai terkumpul. Aset bukan semasa. Ya, dia aset bukan semasa. Kalau awak masuk sini, automatik awak hilang markah untung bersih. Okey? Ataupun awak kena pelajar, dia pergi letak nama dekat sini, katakanlah perabot. Dia bukan letak susut nilai perabot, dia pergi tulis nama perabot je. Ini pun tak boleh. Okey. Bila ada nama perabot, susut nilai terkumpul, dia adalah butir asing, automatik awak akan kehilangan markah untung bersih. Okey, boleh? Ni saya padamlah. Okey, jelas tak? Dia ada 2 syarat tu je. Satu, cara pengiraan awak betul. Untung kasar, tambah hasil, tolak belanja, dapat untung bersih. Dan yang kedua, dia tidak boleh ada butir asing. Butir asing macam tadi contoh saya bagi tahulah, dekat belanja awak pergi letak susut nilai terkumpul, awak pergi letak perabot. Dia kalau setakat awak salah kira tapi nama still betul, itu tak kira butir asing. Mungkin awak terletak cara kira susut nilai terkumpul tu dekat cara kira dia, termasuk dekat dalam belanja. Tapi nama dia awak letak susut nilai. Tu tak kira butir asing. Awak hanya hilang markah dekat susut nilai. Tapi untung bersih still dapat. Tapi bila awak tersalah letak nama item dia, susut nilai terkumpul dekat dalam belanja tadi tu, itu yang menyebabkan awak hilang markah dekat dalam untung bersih. Okey, ada apa-apa nak tanya? Jelas tak? Jelas cikgu. Jelas Dua-dua kelas, 5 wira okey tak? Jadi setakat ni saya nak tanya. Macam mana awak rasa? Adakah awak dah faham tentang akaun perdagangan dan untung rugi ni? Faham cikgu. Saya harap dapat membantu awak untuk menghafal dengan lebih baik lah ya lepas ni. Okey. Kita pergi pula pada PKK. Okey, saya pergi bahagian atas lah yang ni semua Okey, sekejap. PKK Penyata kedudukan kewangan. Okey, PKK dia punya kiranya formula basic dia lah ya. Formula basic dia ABS. Kan, katakanlah mana dekat sini. Lepas tu AS tolak LS.
Okay, dia akan dapat satu amount kat sini, nama dia modal kerja. Okay, modal kerja dia kat sini. Dan biasanya markah dia memang dekat modal kerja ni 2 markah dalam SPM. Biasanya 2, tapi kadang-kadang ada jugalah markah dia 1. Dia takkan jadi 3. Markah akaun ni biasanya 2 atau 1 setiap satu butir tu Okay. Lepas tu ni awak tambahkan tadi ABS dan tambahkan dengan modal kerja, dia akan dapat satu amount yang macam ni. Ni memang tak ada nama. Okay, sebelah bawah dia pula kita panggil dia equity pemilik dengan LBS. Tambahkan kedua-duanya, okay, kita dapat satu amount. Okay, amount 2 ni mesti sama. Okay, mesti sama, maksud saya bukan daripada segi pembahagian bagi markah lah. Sama tu maknanya jadi biasanya pelajar akan rasa lebih confident lah jawapan dia betul. Kalau tak sama tu automatik kita tahu jawapan kita ada sama yang salah. Okay, tapi awak kena betulkan juga pandangan awak tu, di mana kadang-kadang ada juga dia seimbang tapi ada lagi yang tersilap. Okay. Jadi yang penting ialah jangan risaulah tak seimbang tu, yang penting what is the best. Tapi walaupun awak tahu tak seimbang, memang ada kesilapan. Kalau ada masa buat, kalau tak ada masa tinggalkan, jawab soalan lain. Jangan awak habiskan masa 2 jam tu untuk imbangkan tu je sampai awak tak jawab soalan lain, tu salah. Ada masa dah jawab dulu soalan lain, ada masa baru awak cari kenapa dia punca dia tak seimbang. Kalau tak ada masa, biarlah. Faham ya? Dalam SPM, jangan buang masa untuk imbangkan soalan. Kalau dah siap semua 5 soalan dalam SPM, kertas 2, dah siap semua, awak ada masa free lagi, katakanlah 2,5 jam baru 2 jam, ada lagi setengah jam tak, awak ada lagi ni. Ada masa macam tu baru awak cari kenapa tak seimbang. Okay, tapi kalau yang seimbang pun jangan overconfident lah. Ini dah siap dah ni semua. Tapi kadang-kadang seimbang pun ada juga yang tak betulnya. Okay, faham ya? Okay, kita mana tadi? Okay. Ada apa-apa nak tanya? Ni saya tak tekankan ya, ABS tu apa, AS tu apa, LS tu apa, equity pemilik tu apa, LBS. Saya tak tekankan, saya cuma tekankan daripada segi format. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Boleh sebab saya rasa kadang PKK ni pelajar tak rasa susah sangat. Saya rasa biasanya yang pelajar rasa tersangkut tu dekat sini. Betul tak? Pengalaman saya mengajar lah. Dia biasanya dia tak hafal yang sini, jadi dia tak ada mood nak hafal yang lain-lain. Tapi saya harap bila awak dah faham kat sini, dah hafal, bolehlah. Okay? Okay. Kalau awak tak ada apa-apa nak tanya, sekarang ni pukul 11.39. Okay, saya cuba masuk satu soalan. Boleh? Boleh cikgu. Hari ni kita tak nak buat dengan pelarasan lah. Kita buat, Cikgu Amalina hari tu ada bagi juga yang tanpa pelarasan kan? Cuma sekadar kita nak kira. Nanti next week kita masuk dengan pelarasan Sekejap. Ini Cikgu Amalina bagi. Ini syarikat Berhad.
Dia tak jawab apa ni. Bukan juga. Alif! 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 Mama Alif! Alif! Tak kat sini lah ada kot. Alif! Ni ke? Alif! Bukan nama Mami kot. Okey, yang ni. Betul. Tanpa pelarasan. Okey. Okay, kita buat ni praktis 4 ni. Muka surat 102. Okay, jadi saya fokuskan soalan dekat sini lah. Okay, ni soalan dia. Saya susun sekejap. Bagi dia dekat sini. Dekat ni. Sini. Okay, ni dia. Okay, jadi macam biasa dalam soalan ni dia nak akaun perdagangan dan untung rugi. Maknanya tengok ni bila awak boleh selesaikan ni sebenarnya awak dah lepas dah TP4, TP5. Okay. Sebenarnya dia dah tahap agak tinggi juga tu. Okay, jadi awak tengok kat sini bila ni sebab tanpa pelarasan. Jadi sebab tanpa pelarasan kita boleh terus masukkan lah daripada jualan 93270. Awak masukkan je dulu. Sebab kalau ada yang dengan pelarasan, kita kena buat maklumat tambahan. Kan? Tapi sebab sekarang ni saya cuma nak tekankan dia punya format sahaja. Dan juga cara pengiraan. Okey, jadi kat sini jualan dia ialah 93270. Saya besarkan sikit. Supaya yang pakai telefon pun boleh nampak dengan lebih jelas. Alahai. Okay, besar ni okey lah ya. Kan sebab dah ada format, jadi kita masukkan. Sebab tu saya kata sebelum apa-apa, awak sediakan format dulu. Jadi lepas tu senang kita nak masukkan. Okey, pulangan jualan ada ke? Okey, pulangan jualan dia sama dengan pulangan masuk. Ingat formula jambak, sejambak bunga. Jambak pulangan jualan sama dengan pulangan masuk. Iaitu 1,300. Jangan kira dulu sebab takut nanti ada amount apa-apa yang tertinggal. Kita masukkan dulu sampai habis. Inventory awal. Inventory awal yang nilai pada 1 Julai iaitu 8,200. Siapa yang ada soalan nak buat terus pun boleh. Nanti awak boleh check dengan jawapan saya. Ini untuk kita ni lah. Lepas tu belian 57,200.
Lepas tu pulangan belian jambak 340 ni Okey, kita tengok ada tak Audi. Angkutan masuk. Ni, ada satu ni, duty atas belian. Okey. Angkutan keluar ni tak boleh. Angkutan keluar adalah belanja dia angkutan masuk yang ni. Jadi dia tak boleh. Audi ni ada ni je duty atas belian. Insurans dia pun kalau setakat insurans adalah belanja. Insurans atas belian saja yang masuk atas tu 260. Okey. Lepas tu kita cari inventory akhir. Okey, ada dua ni. Kita ambil yang paling rendah. Iaitu kat sinilah 4040 Okey. Lepas tu hasil, kita cari hasil. Biasanya hasil ni belakang dia ada perkataan diterima tu. Okey, ni ada commission diterima 450. Kalau nak tulis commission boleh, commission diterima pun boleh Ini yang ni tak perlulah buat siap-siap. Sebab format tadi dia ada semua Sebab letak hasil je sebab tak semua ada. Okey, commission diterima, discount diterima 440. Letak diskaun saja pun tak ada masalah. Tapi jangan salah masuk amount lah yang penting. 440. Okey, kalau ikut tengok macam dah tak ada hasil lagi kan. Okey, kita pergi pada belanja. Okey, ni tengok faedah dibayar. Bila awak tulis belanja biarkan kosong je lah sebab kita tak tahu apa amount yang ada kan. Faedah dibayar. Faedah dibayar tadi 180. Lagi angkutan keluar 1020. 1020 angkutan keluar. Angkutan keluar ni sebenarnya perbelanjaan pengangkutan semasa kita keluarkan barang. Okay, keluar barang ni waktu bila? Waktu kita jual. Sebab tu dia tak boleh masuk ke Audi. Audi tadi angkutan masuk, dia perbelanjaan pengangkutan semasa kita beli barang. Okay, jadi ni masuk kat sini. Angkutan keluar belanja. Okey, belanja am 190. Lepas tu gaji 9,900. Bangunan komisen diterima insurans 1,200. Diskaun diberi 370. Gratis belian dah pelanggan keluar ni air, elektrik dan telefon 2,600. Air, elektrik dan telefon. Okey, sebab dia tak bagi nama kadar bayaran, dia guna nama ni, kita guna je lah ikut pada soalan dia. Cikgu, Ya saya. kalau guna kadar bayaran boleh ke? Saya rasa boleh, tapi saya tak pasti sebab tak pernah pula keluar soalan air, elektrik, telefon. Dia bagi nama kadar bayaran tu macam mana ke apa ke. Setakat ni tak pernah. Saya rasa dia terima tapi nak selamat kalau dia bagi guna istilah air, elektrik, telefon, kita guna je istilah tu balik. Tu paling selamat lah.
Sebenarnya memang kadar bayaran 3 benda tu kan, air, elektrik, telefon. Okey, kita tengok ABS. ABS kelengkapan kedai 12,700. Saya padam dulu ni. Ni sepatutnya tapak dia ni boleh kosong je, kecuali yang ni. Yang ni awak boleh guna sebab ni memang biasanya dia ada inventory akhir, ABT, bank tunai. Itu yang item wajib dia. Saya padam tu yang tak ni. Yang ni biasanya ada akaun belum bayar. Ini biarkan, yang ni boleh padam. Yang saya tak padam ni maknanya boleh tulis siap-siap sebab biasanya benda yang sama. Okey, kelengkapan kedai 12,700. Saya letak luar terus. Sebab ni kita tak ada buat dia punya ni kan. Tusuk nilai. Okey, bangunan 40,600. Okay, yang lain dah tak ada itu 2 je. Okey, kita masuk pada apa nama dia ni? AS. Okey, inventory akhir tadi sama dengan 4040 tadi kan? Saya lupa nak pindahkan terus. Okey, ABT akaun belum terima 3620. Okay, sebab ni kita memang tak ada pelarasan, saya terus letak kat luar. Bank tunai dia 270. Okay, tapi bank dia kalau awak tengok dia adalah overdraft bank. Bila overdraft bank maknanya kita masuk dekat liability semasa 3620. Masa awak tulis dekat liability semasa walaupun dia overdraft, jangan tulis overdraft bank ya, sebab account overdraft bank tu tak wujud. Dalam soalan dia tulis overdraft bank sebab dia nak tunjukkan pada kita dia masuk dalam liability semasa. Jadi awak kena ingat bila masuk jawapan dia dekat liability semasa ni tulis bank saja, jangan suka-suka buat bank overdraft. Ada tahun pelajar buat bank overdraft kat sini dia hilang markah jadi awak kena take notes bahawa nama dia dekat liability semasa hanya bank. Dalam soalan dia bagi overdraft bank sebab dia nak bagi gambaran pada pelajar itu adalah liability. Boleh dapat maksud saya? Boleh cikgu. Okay. Seterusnya kita ambil tunai 270. Dah. Ada tak lagi aset semasa yang lain? Tak ada. Okey, lepas tu kita ambil ABB 4110. Okey. Modal awal 27660. Untung bersih belum kira ambilan 280. Last sekali ada kepinjaman 10,000 10,000. Okay, kita check ada tak apa-apa item yang kita mungkin tertinggal. Tunai ni semua dah, sudah.
Semua saya dah masukkan Okey, pastikan awak dah tak ada tinggal apa-apa item, barulah kita boleh kira. Sebab kalau tinggal mana-mana item kan menyebabkan kita kena double check balik kita punya kiraan. Okay, ni tolak dengan pulangan jualan. Jadi kita dapat jualan bersih. Ni tolak tau. Okay, ni pun sama, tolak. Okay, yang ni kita tambah Okay, kita dapat ni nama dia sebenarnya kos belian, tak tulis tak apa. Okay, dapat kos barang untuk dijual, yang ni kita tolak. Okay, kita dapat 61280. Untuk untung kasar, tadi ni kita tambahkan semula. Pula tambah tolak lah pula cikgu ni. Sorry. Pula kita dapat 306,900 kan, jualan bersih, tolak kos jualan, dapat untung kasar. Okey, yang ni saya jumlahkan. Ni saya punya ni. Hilang pula. Yang ni saya tambah untung kasar tambah hasil. Okey, salah. Lepas tu ni saya jumlahkan belanja. Jadi ni kita tolakkan. Ambil amount atas ni, tolak ni. Kita dapat untung bersih sebanyak 16120. Ambil ni terus pindahkan ke sini. Okay, positif tu maknanya untung bersih lah. Cuma satu saya nak ingatkan, ni kalau dah positif tu padamlah benda lah ni Jangan bagi pemeriksa pula yang nak kena potong untuk awak. Potong je pun tak apa. Yang penting jangan suruh pemeriksa pula yang teka tu untung kasar ke rugi kasar ni. Sebab bukan awak yang nak uji dia, tapi dia yang nak ni awak kan. Soalan tu yang nak uji awak. Awak yang nak dapat markah. Bukannya pemeriksa tu yang nak dapat markah Okay, ni dah pindah sini. Okay, ni kita tambahkan. Ini pun kita tambahkan. Ini pun kita jumlahkan dulu. Ini AS tolak LS. 100 je. Okay, yang ni pula kita tambahkan atas ni sekali. Tambah ini. Okay. Okay, ni kita tambahkan. Ambilan kita kena tolak.
53,500 sama dengan atas ni 53,500. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Setakat ni. Tak ada cikgu. Kelas 5 Wira ada apa-apa nak tanya? Boleh maknanya? Okey. Saya rasa kelas sampai sini dulu. Awak cuba buat sendiri dulu soalan tu. Lepas tu saya rasa ada beberapa soalan kat belakang tu nak cuba pun boleh cuba. Okey. Ingat, cikgu hanya boleh bantu 5% je, tak banyak. Kalau awak harapkan saya sahaja ataupun Cikgu Amalina sahaja, memang susah awak nak berjaya. Sebab lagi 95 tu pada diri awak. Okay? Walaupun cikgu tak suruh, buat. Jadi awak akan nampak dengan lebih jelas. Boleh? Apatah lagi yang cikgu suruh buat. Kan kalau awak tak buat juga, tak boleh lah. 5% pun habis. Tinggal 0%. Macam mana? Okay, semua orang nak A kan? Kalau boleh nak A plus kan? Kita ingat target kita A plus. Walaupun saya tahu awak dah stuck dekat rumah daripada awak form 4, tapi jadikan ini sebagai satu cabaran pada kita semua. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh you. Okay. Senyap aja Razik tadi Okay. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas kita hari Isnin Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Nanti jangan lupa, nanti awak tengok balik ni, boleh tengok balik ni. Dan juga saya cuba nantikan buat live worksheet tu untuk susun-susun balik format supaya mudah-mudahan dapat membantu awak untuk ingat lah. Dan nanti boleh hantar balik kat saya ataupun Cikgu Amalina. Okay, saya rasa sampai sini dulu kelas kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okay, enjoy your weekend. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih sebab join. Terima kasih cikgu. Sama-sama. So, record ni kat sini.